Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang. Apa khabar warga Facebook? Alhamdulillah anda bersama-sama lagi dengan saya pada hari ini. Seperti biasa hari Isnin hingga Jumaat kita akan ada sesi FB Live bersama saya Dr. Ruhaizat bin Daud dari Klinik Sabah, Kota Kinabalu. Kepakaran saya ialah membantu kaum lelaki dewasa dan kanak-kanak untuk bersunat dengan selesa, cepat dan selamat bagi mendapatkan burung yang sihat, bersih dan menjadi idaman wanita. Saya juga adalah doktor perubatan keluarga yang membantu pasangan yang masih lagi belum berapa anak untuk membuat pemeriksaan awal kesuburan sebelum saya rujuk untuk berjumpa dengan doktor pakar kesuburan di hospital swasta ataupun hospital kerajaan. Terima kasih untuk yang dah bersama-sama dengan saya pada petang ni. Thank you very much. Selamat hari Isnin. Ramadan Anwar. Waalaikumsalam. Apa khabar semua? Petang ni kita nak discuss balik pasal kencing manis. Kencing manis sebab apa? Antara penyakit yang selalu saya jumpa lah hampir setiap hari, setiap minggu ialah kencing manis, darah tinggi dengan kolesterol. So salah satu cara untuk mereka yang ada kencing manis ni nak tahu sekiranya dia punya gula dalam darah dia bagus atau tidak ialah dengan dia sendiri monitor dia punya gula di dalam darah di rumah. Sama macam yang mereka yang ada darah tinggi kan, dia orang boleh check dengan ada mesin apa ni? Sphygmomanometer ni di rumah. Jadi untuk mereka yang ada kencing manis, selalunya kita suggest untuk mereka ada device. Ada yang anda boleh beli ya. Anda boleh beli di farmasi, di online mana, di Shopee ada, di Lazada ada. Saya tak ada jual di klinik. Untuk anda gunakan itu supaya anda boleh monitor anda punya gula dalam darah sendiri di rumah. Maria Oliver, selamat petang. Suzila Ongkyu, selamat petang. Nur Hayati, cuba komen dulu, boleh dengar dengan jelas ke tidak, boleh nampak dengan jelas ke tidak. Hopefully kita boleh bersama-sama lah untuk lebih kurang 15-20 minit ni. Kalau kata anda menjaga ibu bapa ataupun pakcik-pakcik, makcik-makcik yang ada kencing manis dan mereka ada device sendiri kan di rumah, maka ini adalah antara benda yang anda perlu tahu. Sebab dengan monitoring, dengan memonitor, dengan memantau paras gula dalam darah di rumah, kita boleh tahu sekiranya mereka ni yang ada kencing manis ni sama ada kontrol dia bagus atau tidak. Itu yang penting. Kontrol bagus atau tidak. Kita tak nak dia macam terlebih makan ubat ataupun dia dah makan ubat tapi dia lupa makan. So dia akan menyebabkan hypoglycemia. Itu yang kita tidak mahu. Zanzer, salam doktor. Waalaikumsalam. Apa khabar? Saya alhamdulillah sihat. Terima kasih. Sangat jelas. Terima kasih Suzila, Mario, Oliver, Elin. Okey. Sebelum saya teruskan, saya nak bagi tahu juga kenapa kita nak buat tes gula dalam darah ni di rumah sendiri. Antara sebab kenapa yang kita nak kena buat tes sendiri ni ialah pertama, kita nak tengok sekiranya anda punya kencing manis ada perubahan, anda punya paras gula ada perubahan apabila anda dimulakan ubat yang baru. Contoh, anda memang ada kencing manis, pergi jumpa dengan doktor di klinik, doktor adjust ubat. Adjust ubat sebab dia tengok dekat klinik anda punya kontrol gula tak bagus. So dia adjust ubat. Dia adjust ubat sama ada dia boleh naikkan ubat, dia tambah ubat, dia tolak ubat, atau dia tambah dia punya kekerapan. Bila ada pertukaran ubat sewaktu berjumpa dengan doktor, untuk kita tahu sama ada ubat tu tidak terlebih atau tidak terkurang ialah dengan kita monitor sendiri di rumah. So ini adalah penyebab utamalah yang biasa. Kita nak tengok sekiranya ubat yang telah diberi itu, ubat baru ke, ubat kena adjust ke, dia punya kesan terhadap kita punya gula dalam darah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nak tahu sekiranya kita punya gula dalam darah tu terlampau tinggi atau terlampau rendah. Terlampau tinggi atau terlampau rendah, selalunya sama ada anda dah makan ubat tapi terlupa makan sarapan. So ini akan menyebabkan gula anda boleh turun. Ataupun anda dah makan sarapan tapi terlupa makan ubat. So mungkin dia punya gula akan naik. Itu yang kedua lah. Yang ketiga, kita nak track dia punya progress. Kita nak track dia punya progress sebab contoh kita macam ada target. Kita ada target untuk reach overall treatment goal. Kita ada goal, kita target untuk turunkan kita punya gula fasting. Fasting gula dalam darah tu kepada 6 ataupun 5.5 hingga 6 macam tu kan.
So bila kita buat test sendiri di rumah ni, kita boleh tahu adakah kita boleh mencapai ataupun reach kita punya goal tu. Lepas tu yang seterusnya kita juga boleh juga monitor kita punya darah selepas kita belajar untuk tukar diet. Tukar diet ni Malaysia especially untuk mereka yang cuba untuk diet, dia tukar dia punya diet. Selalu ni sebelum ni dia selalu minum 3 in 1, dia selalu minum air yang manis-manis. Tapi sekarang ni dia cuba nak hentikan semua gula dalam dia punya diet. Oleh itu lebih bagus untuk dia monitor, sebab kita nak tengok sekiranya apa yang dia buat tanpa makan gula, tanpa minum 3 in 1, dia punya gula dia boleh turun ke tidak. Last kali, sekiranya anda ada stres, anda jatuh sakit, anda demam ataupun mungkin aksiden kan, sakit pinggang ke apa ke, ini juga stres yang berlaku boleh menyebabkan gula dalam darah pun terganggu. So kita nak monitor, itu yang terbaik. Jamila Zardan, Waalaikumsalam. Okey, terima kasih. Okey, jadi inilah antara sebab-sebab kenapa kita nak buat blood test. Blood test di rumah, blood sugar test di rumah lah. Jadi bila waktunya, yang paling bagus ialah fasting. Fasting ni maksudnya last kali contoh makan, you punya makan last kali jam 10 malam, bangun pagi, lepas anda puasa lebih kurang dalam 8 hingga 10 jam, sebelum anda minum, sebelum anda makan, buat satu test yang kita panggil fasting blood sugar. Fasting blood sugar ni untuk kita tengok berapakah level dia. Selalunya kita target level fasting tu mesti antara 4.4 hingga 7 macam tu. 4.5 hingga 7. Itu adalah kita punya target fasting yang paling bagus. Lepas tu anda juga boleh buat 2 jam selepas makan. Lepas buat fasting, lepas tu anda ambil makanan macam biasa, sarapan macam biasa. Lepas 2 jam, anda buat balik semula cek gula 2 hours postprandial. Kita target mesti di bawah 10. Itu dua angka yang kena ingat 7 to 11 kalau sebelum ni, tapi sekarang ni lebih tight. Orang cakap 7 to 10. 7 to 10. 7, bawah 7 selepas waktu puasa, di bawah 10 2 jam selepas makan. Ini dia punya target dia. Bila kita dah tahu kenapa dan kita dah tahu target, sekarang kita akan ceritakan macam mana nak buat. Untuk macam mana nak buat tu, first nak kena ada mesin lah. Hari ni saya tak jual mesin tapi saya nak tunjuk mesin yang saya pakai di klinik, yang mana kita beli di online. Anda boleh beli di Lazada ataupun di Shopee. Kita tengok di Lazada lah. Walaupun saya tak ada ada saham di Lazada, tapi inilah adalah antara anda boleh belilah AccuCheck. ACCU CHECK. AccuCheck. AccuCheck. Ada banyak AccuCheck. Dia ada full set macam ni, full set. Full set kita tengok AccuCheck. Ini adalah contoh contoh full set ni. Kenapa ada full set? Senang. Sebab apa? Dalam full set ni dia akan jual dia punya mesin, dia akan jual dia punya strip. Strip, dia akan jual juga dia punya lancet. Ada lancet. Lancet ni untuk cucuk jari tu kan, cucuk jari untuk keluarkan darah. Lepas tu dia ada juga dia bagi ni alkohol swab. Alkohol swab ni untuk kasih cuci. Cucuk. Lepas tu baru pakai strip ni untuk letak di mesin, baru kita test. Okey. Jadi inilah satu contoh mesin yang anda boleh dapatkan. Especially kalau katakan anda ada ahli keluarga yang ada kencing manis, memang kena ada satu di rumah. Sekarang dah murah, tengok RM100 anda boleh dapat. Tu nampak, yang ini contohlah salah satu, boleh cari dekat di Lazada, di Shopee. Dia ada apa? Dia ada 25 strips, dia ada 24 lancet, dia ada 25 alcohol swab, dan dia ada mesin dia. Dan juga ada apps. Ada apps boleh monitor. Nampak tu? Anda boleh monitor anda punya blood sugar control di dalam anda punya handphone. Nampak? Okey? Saya rasa ada lah ni. Hopefully ada betul lah. Kalau tidak, at least anda ada ni 3 di bawah ni. Lancet, strip dengan alcohol swab. Sama dengan ini dia punya mesin. Okey? Jadi ini dia punya mesin yang anda boleh guna lah. Boleh beli di farmasi.
Farmasi pun ada. Kalau susah nak tunggu lambat sangat kan daripada Lazada ataupun Shopee, beli di farmasi. Farmasi pun ada jual. Saya rasa tak sampai RM100. Kata pun tak RM100 kan. Okey, itu yang dia punya mesin dia. Sekarang ni, okey, macam mana nak buat? Macam mana nak buat pula? Okey. Saya sekejap mana saya ada macam mana nak buat? Ini simple lah, tapi kadang-kadang simple yang macam ni pun, especially untuk mereka yang dah berumur lah, mereka yang dah umur 60-70 tahun, kadang-kadang step-step untuk buat tu pun diorang boleh lupa. Diorang boleh lupa. Memang diorang perlukan bantuan daripada mungkin anak-anak, cucu-cucu yang boleh faham dia punya step macam mana nak buat lah. Okay. Jadi saya akan share dia punya cara macam mana nak guna. Ini pun nak kena belajar juga sebab kalau tak belajar, tak tahu. Kita tak boleh anggap semua orang tahu. How to use a glucometer. Okay. Boleh nampak kan? Macam mana nak guna. Macam mana nak guna glucometer. Yang first kali sebelah kiri kena cuci tangan dulu. Prepare your supplies and clean your hands. Kena preparekan supply ni semua. Dia punya mesin, dia punya strip, dia punya lancet dengan dia punya alcohol swab. Kena kasih prepare lebih awal. Prepare lebih awal. Lepas prepare, cuci tangan. Lepas cuci tangan, turn on glucometer and insert the test strip. Okay, saya tunjuk Gini kan. Bila kita turn on, boleh nampak kan? Nampak? Bila kita turn on, dia akan keluar begitu. Nampak? Bila kita dah turn on, dia akan ada blinking lah. Blinking di bawah tu. Nampak? Sorry ada saya punya lampu. Okay, bila dah blinking begitu, ambil punya test strip. Test strip ni dia ada dua end. Dua hujung Hujung atas ni dia punya connecting strip, connecting dia punya pad. Yang ini dia punya tempat masuk darah ni yang kuning ni. Itu masuk darah, okey. Jadi apa yang buat? Bila dia punya tu dah blinking kan, anda perlu masukkan. Masukkan dia punya tu. Dia akan keluar nombor apa-apa entah semua dia punya number. Lepas tu baru nampak dia punya tanda tu disuruh masukkan darah. Okey? Bila dia dah suruh masukkan darah, ambil, selalunya saya suka jari manis ni. Kasih koyakkan ni test alcohol pad ni. Kasih cuci dulu. Lepas tu ambil kita punya apa ni? Kita punya lancet ni dan pak. Kasih tekan. Bila darah dah keluar, baru kita kenakan tu pada darah, lengkapkan. Bila dah lengkap, dia akan run sendiri dalam masa 10 saat, dia akan dapat bacaan. Itu sejak. Okey. Jadi kita tengok kat sini. Turn on glucose meter and insert the test strip seperti yang saya cakap tadi. Prick your finger and squeeze a drop of blood. Okey. Prick your finger pakai kita punya lancet. Lepas tu place the drop at the edge of the test strip. Test strip dia punya edge dia yang hujung yang kuning ni. Kalau anda boleh nampak lah yang kuning dia punya hujung. Sekejap dia punya tu test strip dia hujung. Yang sebelah sini ialah dia punya connecting pad dia. Yang ni dia punya tempat masuk darah. Lepas tu wipe away and remaining blood. Okay, dia akan bacaan dia punya numbers tu akan keluar lepas beberapa saat. Kita tengok dia punya result ini adalah antara contoh result yang ada. Yang ni bagus ni ada memori. Bila ada memori, at least you boleh tahu. Kalau anda beli yang ada memori, anda buat 10 kali, anda boleh tengok, okey, pukul berapa, hari apa kan, berapa dia punya level. Ini 5.2, 9.2, 9.0, 6.0, 5.5, 6.6. Ui, bagus. 14. Baru nak cakap semua bagus, rupanya ada juga yang 14. 14 uncontrolled. Walaupun dia tu our postprandial, maksudnya dia punya kencing manis type 2 lah usually, dia tidak kontrol dengan bagus. 14, 8.4, 6.9, 11.1, 14.2, 16.2. Tengok tinggi ni 16. 6.8, 17.6 pun tinggi. 18.5 tengok. 10.5, 5.3, 4.3, 9.3, 8.4, 7.8. Saya tak tahu berapa dia punya pemberi ni, 30 kot. 21.0. Kita ada pemenang. 21.0. Bila ni saya ambil? 10 hari bulan 6. 10 hari bulan 6, 21. Nampak?
Menunjukkan ada pesakit saya yang tidak kontrol dengan bagus dia punya kencing manis. So bayangkan. Dengan doktor 21. Kalau di rumah lagi tak tahu berapa kan? Tengok 21, 6.5, 5.7, 5.6, 11.5, 10.6, 23. Lagi ganas. 23. Lagi ganas nampak. Cuba demo doktor, alamak saya punya sugar ni baru lepas makan ni, saya rasa tinggi kot. Cuba demo. Rosmina Haji Basri, okey. Vina, selamat petang. Hasma Amli, Waalaikumsalam. Jamila, okey. 5.7, 7.8, 5.8, 6.08, 17.8. Okey lah tu. Jadi at least you nampak kan gambaran dia. Sebab apa penting? Sebab itulah kalau kita baru nak tukar ubat, kita terlupa makan, kita terlupa makan ubat. Jadi ini akan menyebabkan kita punya gula boleh bertukar. Flora Fadilah, Waalaikumsalam. So hopefully anda boleh belajar sesuatu. Boleh beli di farmasi ataupun di Lazada yang seperti saya tunjuk tadi. Dengan adanya dengan adanya meter begini kan, dia akan memudahkan anda punya rawatan dengan doktor di klinik. Sebab kadang-kadang doktor akan tengok anda punya gula punya level tu di rumah. Jadi dia orang nak tahu. Anda kena tulis anda punya level gula pada hari apa, pukul berapa, jam berapa. Kalau 2 jam selepas makan tu, kadang-kadang doktor suruh tulis juga apakah makanan yang anda makan 2 jam sebelum tu. Supaya kita boleh tahu, baru lepas makan durian. So memang level dia sampai 15. Macam tu. Selamat petang dok, berapa bacaan gula tu? Soalan yang bagus. Grace Aloysius. Untuk fasting sugar, dia mesti di bawah 7.2. Kalau untuk 2 hour postprandial ataupun 2 jam selepas makan, kita target di bawah 10. 7, sebelum ni dulu lah waktu saya belajar di universiti, dia orang bilang 7-11. Maksudnya 7-11. 7 waktu puasa, 11 waktu 2 jam lepas makan. Tapi sekarang dia orang tight 7 dengan 10. 7 dengan 10. 7 dengan 10. Okey. Ada soalan lain? Flora tanya, sis ada satu set tapi anda pandai guna sekarang letak dia pengen klinik, kalau rasa nak cek baru ke sana, takut tengok result. Okey. Selalunya memang kadang-kadang ada orang yang tak boleh nak cucuk diri dia sendiri. Dia takut nak cucuk diri dia sendiri pakai Lancet. Dia rasa ngeri. Jadi memang boleh minta tolong orang untuk tolong cucukkan. Boleh. Cara makan ubat yang betul macam mana tu? 1 jam lepas makan, 1 jam selepas makan. Selalunya dia tengok apa jenis ubat Ahyar. Tengok apa jenis ubat. Ada ubat, kebanyakan ubat kencing manis kita bagi sebelum makan. Tapi jangan, itulah masalah dia, jangan lupa makan. Kalau anda dah makan ubat kencing manis tapi anda lupa makan sarapan, nanti anda akan boleh dapat hypoglycemia ataupun kurang gula dalam darah, boleh menyebabkan macam pening-pening, rasa macam nak pitam. So kena tengok, kena pastikan ubat apa yang anda makan, tanya doktor, tanya nurse ataupun tanya farmasi yang anda dapatkan ubat tu sama ada makan ubat sebelum atau selepas makan. Cuma yang pentingnya bila makan ubat, jangan tak makan. Kena makan. Level gula ni cepat naik ke? 6 bulan sekali medical check, tempoh 6 bulan makan manis macam-macam. Dia boleh cepat naik kalau anda terlampau banyak makan gula. Boleh cepat naik kalau anda banyak makan gula. Okey. Okey Grace, terima kasih. Ahyar ubat. Okey. Okey, jadi hopefully apa yang saya kongsikan bermanfaat. Yang penting kalau katakan anda memang ada darah tinggi, ada kencing manis, memang patutnya ada sendirilah satu set ni di rumah supaya anda boleh monitor. Lily Azalia, terima kasih Lily untuk learning point pada petang ini. Seperti biasa Lily akan share dia punya learning point atas apa yang telah saya kongsikan tadi. Pulut dan durian tinggi gula kan doktor? Ya betul Ahyar. Durian punya glycemic index dia tinggi. Cepat sangat gula akan naik lepas makan durian. Kita mesti ada alat pemeriksaan gula untuk lihat paras gula ada perubahan sama ada hendak tambah ubat atau kekal dos pengambilan. Betul, ini adalah yang pertama. Yang kedua, tetapkan paras gula dalam keadaan normal, kadarnya lebih kurang 6. Yes. Tapi itulah ada yang cakap 7. Kita panggil 7 lah. Sebab memang sangat-sangat susah untuk mereka yang ada kencing manis ni untuk maintain di bawah 6. Memang ada sedikit kesukaran, kita tahu. Kalau dia tak berdisiplin.
Yang ketiga, sekiranya ada stres jika mengganggukan betul, paling baik untuk bacaan puasa di bawah 10 dan selepas puasa 7. Yes, betul. Bacaan gula jika puasa adalah bawah 10. Ini 2 jam selepas makan. Yang bawah 10 tu 2 jam selepas makan. Contoh, bangun pagi, puasa. Maksudnya belum makan apa-apa, cek dulu darah, tengok. Kalau katakan darah tu dia punya level dia 7, itu adalah normal, paling tinggi normal. Lepas tu makan sarapan, lepas makan sarapan 2 jam selepas tu cek balik. Pastikan dia tak lebih daripada 10. Kalau lebih dari 10 maksudnya dia punya kawalan gula dalam darah dia tak bagus. Nak kena adjust dia punya ubat. Catat pada buku rujukan biji doktor dan jangan lupa makan ubat. Yes, betul. Terima kasih. Stres boleh menyebabkan peningkatan gula? Yes, Romario. Kalau stres memang boleh menyebabkan peningkatan kadar gula. Yes, betul. Zanzer, terima kasih. Saya Idrus. Kalau makan ubat sekali macam orang boleh menaik glukosa darah. Yang ini saya tak pasti. Saya Idrus. Sepatutnya you tanya dengan doktor you ambil yang memberikan ubat tu. Tapi saya rasa dia tidak ada kaitan. Dia tak ada kaitan. Kalau selalunya doktor akan nasihat, kalau kita takut ubat tu akan mengganggu dia punya paras gula, dia akan suruh makan pada waktu yang berlainan dengan ubat yang anda ambil untuk kencing manis. Kita makan lepas saja, adakah makan ubat atau tunggu berapa minit? Selalunya kita bagi ubat sebelum makan. Ada ubat yang kencing manis kita bagi sebelum makan. You kena makan ubat dulu baru you makan nasi. Sebelum makan 5, lepas minum air gula 8. Normal. Okey, yang ni normal, Melanie. So Amin, selamat petang. Okey, jadi hopefully saya sudah jawab semua soalan. Yang penting ialah fasting ataupun awal pagi sebelum makan anda punya gula mesti di bawah 7. Selepas makan sarapan, 2 jam selepas makan sarapan mesti di bawah 10. Itu yang kita target. Okey? Kalau tak ada, kena belilah. Saya tak jual di klinik. Okey? Doktor, kalau time pregnancy ada kencing manis tapi hanya kawal makan saja dan lepas mereka ada potensi untuk dapat kerja. Yes, ada. Sunshine John. Memang ada. Memang ada. Dia boleh dapat sekiranya dia tidak kawal gula dalam darah. Memang ada tinggi risiko untuk mereka yang ada diabetic gestational diabetes lah dipanggil. Kencing manis waktu mengandung. Bila lepas melahirkan, memang dia tak akan, dia akan boleh kembali normal. Cuma bila dia dah berumur nanti, ada risiko untuk dia dapat kencing manis. Betul. Kata dok, hospital tinggi perlu kawalan. Yes, betul. Okey? Okey, terima kasih untuk yang dah bersama-sama dengan saya dari awal sampai habis. Hopefully apa yang saya kongsikan ni bermanfaat. Tolong like, tolong love, tolong share. Tolong tag kawan-kawan. Tolong like dan follow Cleaner Support punya FB page. InsyaAllah besok petang kita akan bersama-sama lagi dengan topik yang lain. Sampai sini sahaja. Assalamualaikum dan selamat petang.